nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada sinarharian.com.my 2 Disember 2023. PRK Kemaman, isu 3R, polis buka kertas siasatan terhadap Muhyiddin Yassin. Ayub Khan bercakap pada satu sidang media selepas memantau proses mengundi di Pusat Mengundi Sekolah Kebangsaan Bukit Mentok pada PRK Kemaman hari ini. Berita penuh cukai. Polis membuka kertas siasatan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin yang didakwa telah mengeluarkan kenyataan membabitkan 3R iaitu agama, bangsa dan raja ketika kempen pilihan raya kecil PRK Parlimen Kemaman baru-baru ini. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin PC berkata, siasatan terhadap pengerusi Perikatan Nasional PN itu dilakukan mengikut Seksyen 4(a) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 kerana mencetuskan keadaan tidak harmoni. Bercakap pada sidang media selepas melakukan tinjauan di Pusat Pengundian di Sekolah Kebangsaan Bukit Mentok di sini hari ini, beliau berkata siasatan itu dijalankan susulan satu laporan polis yang dibuat terhadap Muhyiddin di sebuah balai polis di sini pada Jumaat lepas. Muhyiddin yang juga adalah Presiden Parti Bersatu pada satu ceramah perdana di sini antara lain didakwa telah mengeluarkan fatwa harus untuk ahli UMNO meninggalkan parti itu dan mereka yang berbuat demikian boleh mendapat ganjaran pahala hijrah seperti zaman Rasulullah SAW. Dalam pada itu, Ayub Khan turut mengingatkan semua penyokong parti agar tidak mengadakan sebarang perhimpunan atau perarakan pasca pilihan raya supaya tidak menimbulkan gangguan kepada ketenteraman awam. Katanya dalam kenyataan itu, polis akan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya dalam memastikan keselamatan dan ketenteraman awam semasa pasca pilihan raya nanti, katanya. Beliau berkata, sebanyak 280 anggota dan pegawai polis akan memantau situasi ketenteraman awam selepas pilihan raya sehinggalah situasi berada dalam keadaan aman dan harmoni. PRK Kemaman menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 di antara calon Barisan Nasional Jeneral Bersara Tan Sri Raja Mohamed Afandi Raja Mohamed Noor dengan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar yang mewakili PAS. Ia diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lepas yang membatalkan kemenangan calon PAS Cik Alias Hamid pada pilihan raya umum ke-15 PR15. Berita dari bernama diterbitkan semula di sinarharian.com. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hari ini penentuan untuk PRK Kemaman dan akhirnya SPRM mengumumkan perkara yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Pada PRK Kemaman hari ini akan menentukan sama ada PAS atau daripada Barisan Nasional yang akan menjadi MP di sana. SPRM telah pun mengumumkan satu jangkaan yang dinantikan oleh rakyat. Jangkaan 70% keluar mengundi, itu kata SPR. Bukan SPRM, minta maaf, bukan SPRM, tapi SPR. Suruhanjaya Pilihan Raya, bukan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Aduh, kadang-kadang tersasul juga nih. Okey, jadi bos untuk SPR Abdul Ghani berkata harapan beliau diminta sangat-sangat supaya pengundi Kemaman dapat keluar mengundi dan diharap peratusan keluar mengundi dapat ditingkatkan lebih kurang 70%. Suruhanjaya Pilihan Raya atau SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi pilihan raya kecil PRK Kemaman esok boleh mencapai hingga 70%. Itu hari ini, bukan esok. Pengerusi SPR iaitu Tan Sri Abdul Ghani Saleh berkata, jangkaan itu bagaimanapun bergantung kepada keadaan cuaca hujan yang melanda pantai timur
termasuk di Kemaman pada ketika ini. Jadi ini cabaran dia lah sebab ada hujan sekarang. Harap-harap hujan akan dalam keadaan yang mengizinkan lah. Jadi harapan beliau, harapan saya diminta sangat-sangat pengundi Kelantan, Kemaman dapat keluar mengundi dan diharap ratusan keluar mengundi dapat ditingkatkan lebih kurang 70% katanya kepada media selepas meninjau persiapan akhir pengundian PRK Kemaman di Majlis Perbandaran Kemaman pada hari ini. Laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia pula melaporkan hujan dijangka akan berterusan melanda daerah Kemaman dari pagi sehingga petang. Dalam pada itu Abdul Ghani berkata sebanyak 49 pusat mengundi akan dibuka seawal 8 pagi pada hari ini di 4 daerah Kemaman melibatkan 244 saluran. Sementara keputusan penuh bagi PRK Kemaman hanya akan diketahui seawal jam 9 malam. Abdul Ghani berkata SPR juga telah melaksanakan persediaan sekiranya berlaku banjir maupun bekalan elektrik terputus di mana-mana pusat pengundian. Jadi kata beliau, Alhamdulillah hari ini persiapan berjalan lancar dan saya ingatkan pengundi esok supaya bawa kad pengenalan masing-masing dan keluar mengundi pada waktu yang digalakkan. Tambah beliau lagi, nasihat saya buat semua calon dan pengundi jangan pakai baju atau payung yang tidak dibenarkan dan pakailah pakaian yang biasa yang sopan. Kita harap semua ikut arahan seperti yang ditetapkan, katanya kepada bernama. Okey, so diharapkan semua pengundi-pengundi di Kemaman datanglah beramai-ramai, target dia 70% datang mengundi. Jadi harap-harap dapatlah lebih ramai daripada 70%, lebih baguslah sebenarnya. Okey, jadi kita akan nantikan Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Keputusan awal untuk PRK Kemaman sudah boleh dijangka lah. Saya buat satu kajian baru-baru ini yang saya masukkan di dalam channel ini dan mengejutkan sekali. Keputusan awal daripada apa yang saya terima itu adalah PHBN menang di PRK Kemaman. Amat mengejutkan kerana daripada 100% itu sebanyak 79% menyatakan PHBN akan menang di Kemaman. Jadi keputusan awal sudah diterima, PHBN menang di Kemaman dengan 71% undian. Dan hanya 20% tidak sampai 30% yang mengatakan bahawa PAS menang di Kemaman. Lebih kurang 1,300 orang yang sudah mengundi dan amat mengejutkan sebab saya tidak sangka ramai orang yang menganggap PHBN akan menang di Kemaman. Okey, baik. Walaupun begitu, memang dijangkakan di PRK Kemaman ini boleh akan berlaku satu kejutan besar. Memang tidak mudah untuk PAS kalah di sini, tapi tidak ada mustahil. Dan kejutan boleh berlaku di sini. Sama ada kejutannya besar atau kejutannya kecil, tidak tahu. Tetapi General Effendi sendiri mengakui bahawa perjalanan untuk menang di sini tidak mudah. Banyak juga komen lah yang diterima, untuk keputusan awal ini. Keputusan awal yang menyatakan bahawa PHBN menang di Kemaman. Banyaklah komen kata berakhirlah sudah penguasaan PAS di Kemaman. Ada juga yang cakap PHBN hanya bermimpi tak sedar diri. Macam-macam lagi lah. Tapi ini penentuan juga untuk nasib Samsuri. Samsuri yang dikatakan bakal menjadi calon
untuk Perdana Menteri bagi PAS. Tapi sesuaikah dia jadi Perdana Menteri untuk Malaysia? Mungkin dia boleh jadi Menteri Besar, tapi sesuaikah dia untuk jadi Perdana Menteri untuk Malaysia? Okey, kerana Perdana Menteri untuk Malaysia itu tidak sama menjadi Ketua Menteri atau Menteri Besar. Lepas tu ramai juga mempersoalkan, kalau dia jadi sudah Menteri Besar, dia masih boleh lagi kah tanggungjawab dia dua sebagai MP dan juga sebagai Menteri Besar Terengganu? Jadi agak memeningkan kepala juga. Okey, jadi itulah keputusan awal yang telah diterima melalui kajian itu, iaitu saya beri soalannya mudah. Siapa menang di PRK Kemaman? Kemudian ada dua pilihan, satu PHBN, satu lagi PAS Bersatu PN, Perikatan Nasional. Dan 70% lebih, hampir 80% menyatakan PHBN menang di PRK Kemaman. Kita tunggulah keputusan dia. Nanti kita akan update masa ke semasa. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.